Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, saya doakan kamu semua dalam keadaan sihat, insyaAllah. Apapun, stay safe. Okay, kekalkan SOP yang dilaksanakan. Kita masih belum menang ya. Alright, so untuk kelas kali ini saya nak explain in detail berkaitan dengan chapter yang sepatutnya kita dah masuk. Okay, so according to our previous class, kita dah pun buat ice breaking. So this one according to our lesson plan or BE lesson plan. Okay, outcome based education lesson plan. So starting dengan week 1 introduction. So intro kita dah pun settlekan ni, dan suka saya nak ingatkan kepada kamu semua, andai kata kamu belum lagi buat entrance survey, so sekarang juga buat entrance survey dan jawab. Okay, sebab sepatutnya last week saya buat dah ni. So kalau kata lepas pandang, so at least buat terus hari ni. Okay, so hari ni kita akan masuk pada chapter 1, iaitu introduction. So untuk makluman kamu semua so ini silibus kita seperti dimaklumkan sebelum ni. Ini silibus kita untuk chapter 1, dan yang akan masuk test 1 kamu nanti adalah dua ni, chapter 1 and chapter 2 bahagian Companies Act sahaja. So coveragenya this one sampailah sini. So dah boleh start buat nota lah. Okay, untuk kefahaman kamu. So ini daripada intro ni chapter 1 sampailah sini, end of this one. MIA by law tak masuk dalam test 1, dia akan masuk dalam final exam. So senang nak faham kan. Okay, so saya harap kamu dah faham lah yang ni. Okay, so untuk pembelajaran medium pembelajaran di mana kita nak refer ni kan. So at least saya dah pun upload pada kamu dokumen-dokumen mudah untuk kamu faham. Okay, yang bagi saya sumber yang sesuai untuk kamu. Okay, setakat ini. So kalau mana yang belum ada buku teks, so at least saya dah ada bagi kepada kamu beberapa kit ini untuk chapter 1 and 2 bahagian test. So kamu fokus pada ini dahulu. Okay, so apa yang saya dah pun beri. Okay, so kalau kamu tengok dalam Google Classroom kamu, so boleh buka dan kamu boleh scroll kat situ. Saya dah pun bagikan sebelum ni pada 11 bulan 10 hari yang lepas, saya dah pun berikan course info, OB lesson plan dan kamu punya weekly lesson plan. So itu untuk kelas pertama lah. So and then untuk hari ni, okay, ni silap ni. Saya betulkan sikit dalam edit. Bukan test. T-E-S-T. Test coverage. So saya save kat sini. So kamu boleh tengok kat sini apa yang saya dah upload. Saya upload satu PowerPoint slide untuk chapter 1. This one untuk yang cover this one lah. Okay, ini lah. Tapi itu slide PowerPoint slide. So itu untuk tambahan kefahaman kamu. Okay, so and then saya ada upload lagi Audit 339 Topic 2 Companies Act. Okay, ini chapter 2 yang berkaitan dengan Companies Act saja. PowerPointnya pun dah ada. So lengkap dah dua sumber untuk PowerPoint slide. Okay, untuk kamu punya kefahaman berkaitan dengan test 1. Satu, ni dua, ini PowerPoint slide. Tapi untuk pengetahuan kamu, PowerPoint slide ni tak berapa detail, tapi cukuplah untuk faham. Okay, so untuk menambah kefahaman kamu apa yang saya buat, saya tambahkan workbook kat situ. Workbook ni bukan semua chapter kamu boleh guna. Workbook ni sebenarnya ada chapter yang saya tak sarankan guna dalam ni, tapi boleh gunalah, boleh baca bentuk bacaan. Tapi chapter 1, chapter 2 boleh guna dalam ni, tak ada masalah. So workbook ni ibarat manual, audit 339. So boleh cuba gunakan lah, okay, untuk memahami. Sebab manual ni diikut syllabus juga. Ini dibuat oleh pensyarah kita lah. Okay, so boleh gunakan. Setakat ni kita guna yang ni, insyaAllah boleh faham lagi. So setakat ni, ini info yang paling solid yang saya boleh dapatkan untuk kamu. Selebihnya kamu boleh dapatkan daripada buku teks. Okay, kamu tanya sebelum ni kan, so buku teks apa nak perkasa. So sebenarnya buku teks kamu ikut dalam silibus tu. Okay, mana silibus? Saya mana? Ni di sana. So dalam silibus kamu ni, dalam OB lesson plan ni ada bagi tahu buku teks apa yang sesuai untuk digunakan. This one. Tapi biasalah ini dibuat oleh CCH Malaysia kan. So dia kadang-kadang tak ikut kita punya silibus. Kamu kena cari satu persatu. Okay, chapter 1 kat belakang, chapter 2 kat depan. Apa pun yang terbaik untuk kamu adalah setakat ni saya dah buatkan satu, bukan saya buatkan lah, saya dah
attachkan kepada kamu dan lampirkan kepada kamu audit workbook tu untuk digunakan. Okey. So manfaatkanlah sebaik mungkin, insya-Allah. Semoga saya punya perkongsian ni dapat memberi manfaat kepada kamu semua lah. Okey, kalau ada kawan-kawan yang nak guna pun bagilah guna. Tak ada masalah. Okey. Lagi banyak kita share, lagi banyak kita Allah mudahkan hidup kita. So hidup kita ni kena mudahkan hidup orang lain. So baru Allah mudahkan hidup kita. So jangan orang kata dapat simpan kat diri sendiri je. Okey. So jangan Alright. So apa lagi yang saya ada dalam tu? So kamu tengok di sini. Saya juga ada attach untuk kamu sampel test 1. 3 sampel saja, lebihnya kamu cari dah sendiri kan. So ini maksudnya kalau saya ni kalau nak study mesti ada ni semua dulu. Dah ada semua ni baru saya boleh study. Itu cara saya. That's why saya ajar pelajar-pelajar saya pun sama macam tu. Okay, dapatkan dulu sumber yang betul-betul nice untuk syllabus kamu. Okay guys guys pula ingat saya YouTuber pula kan. Sejak buat YouTube ni kena guys pula kan. Okay, alright. Okay kelas so make sure. So kena maknanya dah ada semua, barulah kita boleh study. So sekarang kamu dah ada semua kelengkapan. So buat yang terbaik. Okay. So dekat sini cuba kita tengok satu contoh. Saya buka soalan test 1 Oktober 2019. Okay. Kenapa saya uploadkan kamu soalan test 1? Kenapa tak upload soalan final exam sir? Okay, actually final exam pun saya dah buka dah. Okay. Cuma saya dah maklum dalam kelas sebelum ni, soalan apa yang masuk dalam test tak masuk final exam. So kalau saya buka kepada kamu soalan final exam sekarang, tak ada function. Sebab apa? Soalan-soalannya untuk topik-topik yang akhir-akhir nanti. Topik-topik yang tak masuk lagi. Contoh MI by law kan. So kita sekarang masa amat limited. So apa kita boleh buat? Kita fokus pada satu persatu. So untuk audit 339 fokus pada test 1. Nak jawab test 1, fokus test 1. So tengok format test 1 dulu. Okay, untuk hari ni saya tunjuk pada kamu dahulu soalan ni. Kenapa dalam kelas saya ni, kenapa saya tunjuk soalan dulu saya? Kenapa tak belajar dulu? Sebenarnya ada sebab. Kenapa saya tunjuk soalan dahulu? Satunya sebab saya nak kamu fokus. Kita tengok masalah apa yang kamu nak kena selesaikan dulu. Barulah kita belajar. Lepas belajar tu, sambil-sambil kamu belajar nanti kamu boleh highlight. Kalau kamu dah tengok soalan sekarang ni, kamu boleh highlight bagaimana yang kamu kena fokus. Bagaimana penting, bagaimana yang kamu kena take note. Boleh highlight. Sebab apa? Sebab kamu dah tengok soalan. So soalan ni itu yang keluar, so baru kamu study. Tapi kalau sebaliknya, sebagai contoh katakanlah kamu study chapter 1 dulu kan, study chapter 1, lepas tu dah habis chapter 1 baru tengok soalan. So apa yang akan jadi adalah kamu akan ulang balik benda yang kamu buat daripada awal tadi. Sebab kamu pada mulanya kamu study, kamu tak tengok pun, tak tahu pun apa benda nak fokus. So kamu punya mind, kamu tak boleh nak fokus bahagian apa kamu nak take note dan sebagainya. Dan bila kamu tengok soalan macam soalan test ni kan, so automatic kamu dah tahu kena take note yang ni. Sebab apa? Sebab dia masuk final exam, dia masuk test 1, topik ni penting. So nampak itu sebabnya. Okay. Sekejap saya show in folder ni dulu. Saya nak ubah. Open with Edge. Alright, bagi contoh saya boleh draw kat sini. Okay, ini contoh soalan sebenar common test. So common test kamu minggu 4 ke 5 nanti. So course auditing, so masa diberikan 1 jam 30 minit. So kenapa kena faham yang ni? Kamu kena tahu ni format dia. Nak jawab test 1, format test 1. Nak jawab test 2, format test 2. Dia lain-lain. Nak jawab quiz, tengok format quiz. Nak jawab final exam, baru tengok final exam. Okay. So instruction to candidate, question paper consist of 3 question. Ada 3 soalan saja, tak banyak pun. 3 soalan, tak ada pilihan lah. Answer all. Yang tak ada bawa ni normal. Okay. And then tengok soalan pertama ni. Okay. Audit can also be defined as apa? Biasa statement ni, statement sajalah. Jangan anggap ni jawapan kat sini kan. Tak ada. Takkan percaya kamu nak tahu jawapan kat sini. Briefly explain the following key words from the above definition. Nampak? Ada independent examination, appointed auditors. So dia suruh kamu explain apa dua ni.
Ini dalam soalan dalam topik introduction lah. So, bila kamu study chapter 1 nanti, buka manual, buka slide nanti, kamu tengok kalau kata ada apa namanya yang apa topik ini, kamu boleh highlight. Faham ya? So, nampak ya? So, that's why saya bukakan pada kamu soalan dahulu. Supaya tahu, okey, lepas ni nak buat nota, ini penting. Okey? Bila kamu go through nanti, ini penting. Tapi sekarang ni kalau kamu tengok, kamu tak ada nak jawab pun. Kamu dah tengok, independent examination, okey, apa benda ni, tak tahu. Itu normal. That's why saya buka soalan dulu. Supaya kamu tahu, sekarang ni kamu tak tahu. Okey? Untuk permulaan, tengok first time, tak tahu apa-apa. Tapi nanti, bila dah study, chapter 1, chapter 2, kamu tengok balik soalan ni, oh, senangnya. Dah tahu dah jawapan dia apa. Itulah beza kamu dah belajar dan belum belajar. Okay? So, kalau kamu dah belajar kejap lagi pun, masih tak tahu juga, itu something wrong. Something wrong somewhere, kena check doktor. Mana tahu positif ke apa kan. Alright, seterusnya. Determine any three function, 3 fungsi of the Malaysian Institute of Accountant, MIA. Apa fungsi dia? So, dalam buku tu, dalam menu ada banyak function, mungkin 6, 5, 6 kan. So, kamu just perlukan 3 saja. So, cukup kamu faham dan kamu boleh explain kat sini. 3 markah, 3. Identify any 2 regulatory requirement that help to regulate an auditing process and profession in Malaysia. Nampak? Tengok, tentukan 2 regulatory. So, apa jawapan dia? So, at least tahu. Nanti bila belajar chapter 1, ingat regulatory requirement that help regulate. Apa yang regulate ni? Okay, soalan D. Nowadays the role of auditor. Peranan auditor is important than 20 years ago. Lebih penting daripada 20 tahun yang lepas. Identify any 3 factor. 3 faktor that lead to demand for auditing. Ini, demand for auditing. Apa 3 faktor yang lead kepada ini? Okay, state any 3 responsibility of management. Apa 3 tanggungjawab management? Berkaitan dengan apa? Financial statement. So, nampak. So, dah tahu lah. Akan ada responsibility of ni. Bila kamu tengok soalan banyak, sebenarnya soalan tu boleh jadi nota kamu. Okay? Sebab itu yang skopnya. Sebab UTM ni dia ada skop. Dia takkan lari soalan-soalannya. Kalau lari pun sikit je. Okay? Dan tapi dia masih bawah syllabus yang sama. So, that's why bila kamu study ikut syllabus. InsyaAllah buat nota ikut syllabus. InsyaAllah mudah untuk kamu. Itulah caranya. Okay, question number 2. So, soalan 1 berkaitan dengan chapter 1. Question number 2 berkaitan dengan apa ni? State any 3 reason for the auditor to provide reasonable assurance dan absolute assurance. Nampak? Ni soalan berkaitan apa ni? Reasonable assurance compare to absolute assurance. Ni soalan famous. Selalu keluar. Kenapa? Apa 3 sebab auditor ni bagi reasonable saja assurance? Kenapa tak absolute? Dia tak confirm benda tu ada, tak ada masalah. Tak ada. So, itu soalannya. So, ingat yang ni. Ingat soalan ni, nanti kamu akan jawab. One of the problem associated with agency relationship is the information asymmetry. Briefly discuss the term information asymmetry. Jadi kamu explain information asymmetry apa? 2 markah. Simple dah lah, tak payah panjang. Okay. Differentiate between internal dan external auditor. Apa bezanya? Dalam dari segi internal, independent dan appointment. So, independent ini dan ini apa jawapan? Appointment, siapa yang nanti dia? Ini siapa? Okay. So, tak tahu sekarang tak ada masalah. Tapi, nanti kamu kena take note. Okay. Beza. Different between internal and external auditor. Sebenarnya banyak bezanya. Kat sini bagi 2 je. Ada banyak lagi sebenarnya. Tapi, at least kamu dah tahu kat mana nak fokus. Okay. Describe any 2 situation that may involve forensic audit. Sekarang dia pergi pada type of audit. Jadi, dua keadaan di mana perlunya ada forensic audit. Identify type of audit. Macam mana type of audit? Applicable in the following situation. Apa jenis-jenis audit yang kita boleh gunakan? Ini dia bagi situasi. Kamu tentukan type of audit yang ada. Okay. Type of audit banyak. Sekarang boleh tengok dan fahamkan. Dah faham boleh jawab ini. Okay. So, nampak soalan tak suruh kamu tulis. Soalan suruh kamu pilih. Nampak? Menguji kefahaman. So, soalan 1 dan 2 berkaitan dengan introduction. Chapter 1. Okay. Soalan 3 baru masuk Companies Act. Nampak kat sini. Sudah nampak dah format dia. Okay. Test 1 macam ni. So, ini aku kena study. So, faham semua? Faham ke faham? Mestilah faham kan? So, kena tengok. That's why saya buat video YouTube ni. Supaya kamu boleh ulang balik. Maknanya sampai habis chapter 1. Kalau tak sure juga nanti, ulang balik. Tengok video ni balik. Tak sure lagi, ulang balik video ni. Okay?
So itu sebabnya saya buat, saya prefer video YouTube untuk mengajar compare to live. Live ni kadang-kadang ada yang tak ada. Ada yang suruh buka kamera pun tak buka kan. Contoh kan. So nak mudah macam ni mudah. Okay. So nak repeat, biar repeat sekarang. Jangan repeat ujung sem nanti. Repeat lah, tengok banyak-banyak kali video ni kan. So untuk kamu faham. So jangan nanti dah habis semester nanti baru repeat. Sayang sebab kamu dah semester 5. Semester 5 ni dah nak habis dah. So saya doakan kamu semua lulus dengan cemerlang. Itulah saya nak doa saya per hari untuk pelajar-pelajar saya. Okay. Tengoklah video saya ni sebaik mungkin. Jangan lupa like and subscribe guys. Tak ada lah. Okay. So semoga bermanfaat lah apa yang saya buat ni untuk kamu juga. Okay. Okay, briefly explain two situation that where the auditor can be disqualified. Macam mana auditor tu boleh dibatalkan daripada become approved company auditor ikut section 264. So nampak 264 penting. So disqualification. Section 271 keluar lagi. Mention on the condition to appointment of an approved company auditor for a public company. Briefly discuss any two condition. Dua sebab for appointment and approved company auditor is to for a public company. Apa dua condition? Apa dua syaratnya? So 271 penting. So explain the process for resignation. Auditor tu nak berhenti, nak resign. Specified by 281 and 282. So 281 dan 282. So penting. So nampak. So B, Companies Act 2016 provide requirement for company to appoint and approve company auditor. In addition, it also covers on duties, powers and condition of appointment of company auditor. State whether the following situation violate. Ni sama ada melanggar, violate tu melanggar requirement ataupun tidak. Provide reason, dah tahu kan sama ada melanggar ke tak Lepas tu bagi reason. So ada 5 situasi. 5 situasi ni kamu tentukan situasi pertama ni violate ke tak. V ke NV, not violate. Lepas tu kalau kamu kata violate, apa reason dia? Kalau kata not violate, tak melanggar, apa reason dia? Okay. Itu nampak soalan menguji kefahaman. Dan end of question paper, habis. So nampak soalan 1 dan soalan 2 berkaitan dengan introduction chapter 1. Soalan 3 berkaitan dengan Companies Act. Okay, sir. Lah satu soalan boleh lah sir. Kita tengok soalan lain. Jangan risau dengan saya ni kita tengok Saya tak kisah pun nak masa ke apa kan, tak ada masalah. Yang penting kamu faham. Itu fokus saya. Okay. So kita tengok sekarang soalan daripada tahun berikutnya, April 2019. Okay, sama common test juga. Kita tengok kat sini. Okay. Sama soalan 3 soalan juga. Kita tengok soalan 1 betul tak Soalan 1 cakap pasal apa ni? Introduction. MIA provide international standard of auditing. Ni badan yang membuat standard ISA. Ada jawapan tadi kan. Why should the auditor comply with the standard in performing their audit work? Kenapa dia perlukan ikut standard? So dalam buku dia jawapannya. Briefly explain two management responsibility. Sama. Soalan yang sama. Toward apa ni? Two responsibility toward the financial statement. Sama dengan tadi kan. Betul ke betul? Ada rasanya tadi soalan management responsibility. Nampak? Dia minta 3. Nampak? Soalan tak lari banyak. That's why saya bagi tahu fokus pada apa yang kamu nak jawab. Okay. Apa yang kamu bakal jawab. Contoh nak buat test 1 minggu depan. Janganlah minggu depan, minggu ni pun nak buat. Daripada sekarang dah tengok. Okay. So katakanlah nak study untuk audit. Study terus dengan soalan. So that kamu boleh buat jawapan terus dan check balik. Satu lagi, mesti kena semak jawapan. Okay. Jawapan kat mana? Sir, jawapan tak ada sir. Okay. Jangan risau Jangan risau. Student saya jangan risau. No worries. Okay. Student saya insyaAllah jawapan ada. Okay. Sebab apa bagi saya penting untuk kamu fahamkan jawapan. Tapi kena buat dulu lah. Kalau tak buat macam mana saya nak bagi jawapan kan? Suatu jawapan nampak kat sini dah ada. Suggested solution. Nampak? Suggested solution dah ada standby lah. So jangan lupa buat 1, 2. Saya bagi 2 je lah 2 je. Okay. 2 jawapan. Nanti yang lain kamu tengok lah balik. Cuba dah buat. At least kamu dah nampak. Okay. Discuss the agency theory. Apa agency theory related to context of auditing. 4 markah.
Explain two reason. Demand of auditor, nampak? Ni sama macam soalan tadi. Okay, soalan tadi. Question number 2 masih berkaitan dengan introduction juga. Nampak? Soalan sama, nampak Letter ni reasonable, tapi tak absolute pun. Explain, nampak? Soalan yang sama yang tadi. Betul ke? Soalan cara soalan lain. Ini ni kenapa dia bagi reasonable, kamu tak bagi absolute. Sama jugalah soalannya, nampak? Soalan ulang balik, tak lari mana. Ni type of audit, compliance audit, operational audit. So tadi pun ada type of audit juga kan. Scope sama. Okay, soalan takkan lari banyak. For each of the following statement, state whether type auditor it refer to. Nampak? Ini tentukan, dia bagi situasi, tentukan ni jenis apa. Sama macam tadi lah. Soalan D, state any 3 example of non-assurance services that may be provided by auditors. Ini pun dalam scope juga. Mana non-assurance services? Tengok kat sini. That's why saya suka mana nampak non-assurance services. Nampak? Ada dalam syllabus. So paling-paling pun sini sampai sini kan. Contoh. Kan? Type auditor pun ada tadi. Nampak? Semua ada dalam ni saja. Compliance audit semua ada dalam ni. So that's why kamu kena faham. Ini adalah syllabus. So faham. Buat nota based on ini. Tak cukup. Tak sure, tambah. So kalau dah penuh nota ni, barulah kamu rasa confident nak jawab final exam, jawab test. Okay. So take note, jangan malas. Keyword dia jangan malas. Kamu malas, berapa kamu buat, berapa effort kamu tu, itulah yang kamu dapat. Okay. Alright, seterusnya. Okay, seteruskan mana tadi? Okay, seteruskan tadi soalan tadi ya. Okay. Question number 3. Saya beritahu. Question number 3 berkaitan Companies Act. Betul ke tak betul? Nampak dia dah masuk section ni. Ini Companies Act lah. Okay. Identify 2 criteria person qualified to be approved Ministry of Finance to act as auditor. Nampak? Ini qualification of auditors. Ada dalam section berapa? Tengok 263 kan? 267 nampak? State any 4 situation where the auditor will be disqualified to be appointed as independent. Ni dah sama nampak? Soalan sama dengan tadi. Macam mana boleh disqualify? Explain the appointment auditor by board of directors stated by 267 Companies Act 267. So dapat dah kat situ kan. So mana benda-benda ni semua 267 semua ada bagi tahu tak dalam syllabus? Bagi tahu tuan-tuan. Section 261 kena belajar, 263, 264, 266 section 1 hingga 3. 266 4 hingga 7. Ini berkaitan apa? Nampak duties of auditor, power auditor. 267 nampak masuk tadi kan. So nampak dia masuk benda yang dalam ni lah. 271 pun masuk tadi. Mana betul ke ni? Sembang je ke? Tengoklah sendiri kan. Tak ada sembang-sembang tak ada sembang kosong dengan saya 264, 271, 281, 282 nampak. Okey. So nampak so nampak ke nampak? Mesti dah nampak. Okey. So nampak 264 nampak. Dia takkan lari So soalan-soalan dalam ni semua berkaitan dengan syllabus kamu. Itulah yang saya bagi tahu. Ada pelajar tahu soalan ni tak out of syllabus. Hebat pelajar tu. Tak hebat pun. Dia cuma faham syllabus je. Okay. Okay. Tapi kalau kamu faham syllabus, kamu boleh buat. Dah banyak buat latihan, baru hebat. Okay. So ingat apa pesanan saya ni So saya mengajar kamu bukan ajar saja bukan ajar audit, saya ajar kamu cara study sekali. So please, kalau kamu rasa kamu belum ada cara study yang sesuai, boleh gunakan. Tapi kalau kamu dah ada cara kamu sendiri, teruskan. Okay, tak ada paksaan. Seperti mana paksaan untuk mendapatkan vaksin tak ada. Kamu buat, kamu dapat. Kamu tak buat, kamu tak dapat. Okay, no rush, no paksa, and no force. Okay, soalan B. Auditor-client relationship is tied by the Companies Act. Thus, it is important for both parties to be aware of the statutory provision therein in undergoing their dealings. Required, state whether the following situation violate ataupun tak. Nampak soalan sama, violate ke tak kan, reason bagi sama, Zamri dan sebagainya. So sama lah, habis soalan. 2 soalan. Kalau saya buka soalan ketiga pun akan benda yang sama juga, jangan risau. So kamu dah nampak kan, kita dah ada sedikit idea kan, kita test 1 macam mana kan. So kalau esok test 1 pun kamu dah tahu dah bentuk soalan macam mana, kamu dah jadi confident sikit. Tapi nak bagi confident, full confident, kamu kena study. Okay So ingat ingat pesanan saya ni. Ini bukan main-main dalam kelas saya tak main-main. Okay, kalau saya suruh buka kamera, buka kamera.
Okey. Kalau tidak, kita main YouTube je lah. So, tak payah buat kelas live kalau tak nak buka kamera. Contoh, okey. Alright. So bila kelas live, insyaAllah kita akan buat. Bila mana? Bila semua bersedia untuk buka kamera. Tak adalah. Bila saya rasa keperluan untuk buat. Okay, setakat ni saya rasa kamu pun tak rasa keperluan untuk buka kamera kan. So tak perlulah. Okay. tak ada gurau je. Okay. Selesai faham. Okay, dah faham yang tu, kita fokus pada kamu punya workbook. Okay. Kita tengok workbook kamu So kat mana workbook? Okay. Actually ada banyak ada banyak. Workbook kat mana? Workbook kat mana? This one. So kamu download dan simpan untuk kamu simpanan dan boleh start gunalah. Okay. So mana yang ada dalam ni boleh buat So nampak tak workbook ni? So workbook ni dia ikut tak syllabus. Nampak macam ikut, rasa macam ikut topic coverage kan. Sebab ini nampak lagi mudah Sebab apa dia bagi dia punya cue dia ikut. Okay. So sampai habis kan. Tapi saya tak pastilah okey tak okey. Kamu tengoklah sini study lah. Okay. So tengok sumber kamu, tengok kamu punya syllabus. Sama tak? Sama lah pula. Ngam-ngam rasa. Terbaik rasa. Kan? Tak payah saya cari dalam textbook. Textbook tu atas kamu. Kamu nak cari, kamu dapat ilmu lebih. So kalau kata kamu tak ada ilmu lebih, ambil setakat cukup macam ni. Kan? Ni pun okey juga. Okay. So workbook, this one. So kalau ada kawan-kawan nakkan workbook ni, kamu share lah pada dia. Jangan kedekut ilmu. Kamu share pun tak apa-apa. Kalau kamu nak takut orang lain dapat A dan sebagainya, so kamu study dah betul-betul. Gunalah workbook ni elok. Bukannya kamu kedekut tak bagi orang lain, tak ada. Kawan nak bagi kamu mudahkan hidup dia, insya-Allah Allah mudahkan hidup kamu. Okey? Pegang macam tu je. Okey. So definition of auditing, apa tu auditing? Ini penting. Okey. So kat sini ada banyak definisi dia bagi, dan setiap definisi tu dia ada keyword dia yang highlight ni kan. So yang keyword dia asingkan kat bawah ni pula so untuk kamu lebih faham apa itu yang diterangkan. Definisi pun dia bagi satu, dia bagi dua definisi kat sini. Okey. So boleh gunalah mana-mana definisi yang kamu rasa sesuai untuk kamu faham. Okey. So auditing is a systematic process yang systematic of objectively obtaining and evaluating evidence. Kita dapatkan lalu evidence dari segi dokumen lah, regarding assertion about economic action and event to ascertain the degree of correspondence between those assertion dengan established criteria and communicating the result to the interested user. Ini definisi pertama. Keyword dia system process. Audit tu adalah structured activity that follow a logical sequence. Ada sequence dia. Okay, dia start dengan planning. Dia pergi kepada planning, dia pergi kepada mencari evidence dan sebagainya. So nanti kita akan tengok. So objectively, a quality method by which information is obtained and also a quality of the person doing audit. Nampak So objectively ni maknanya quality of person yang buat audit tu dan quality of method yang kita gunakan untuk dapatkan information. Okay. Obtaining evaluating evidence, a method of examining, kita kaji dan lihat the underlying support for assertion of this representation Sebenarnya kita tengok balik evidence yang ada. Kita contoh kalau kita nak tengok sale, kita tengok invoice, kita tengok debtors. Okay. So tengok dia punya cash, credit sale. Okay. Tengok contoh kalau kita pembelian aset, tengok geran kan. Tengok dia punya register, plan register dan sebagainya. Okay. Assertion about economic action and event, apa dia? So boleh baca dan fahamkan lah ini. Degree of correspondence, ini boleh baca. Communicating result kepada siapa kita nak communicate ni. Okay. Okay. So definisi kedua, audit is an independent examination. Ni pun pilihlah mana yang mudah nak faham. Bagi saya nombor 2 senang faham. Of an expression of opinion on the financial statement of an enterprise by an appointed auditor, competent person in pursuance of the appointment and in compliance with any relevant statutory requirement. Ni senang nak faham So ada keyword juga, independent examination tu apa, express opinion tu apa, financial statement tu apa. Okay, nampak sangat detail. Financial statement tu apa benda? Tahu ada balance sheet, profit loss dan sebagainya. Enterprise tu apa, appointed auditor ni apa.
pursuance of auditor appointment pun apa, dan sebagainya. Okay. So seterusnya, so dah lepas satu bahagian definition. Okay, objektif audit pun ada. Objektif untuk apa? Untuk comply, make sure company tu comply dengan regulation dan requirement. Okay. So dekat sini kamu boleh tahu reason for audit. Apa tujuan audit? Apa sebab audit? Apa objektif audit ni? So dalam silibus kamu objektif audit. So nampak ada. Okay. So reason pun kena tahu juga kenapa. Apa sebab kita buat audit ni? The audit of a company is a statutory requirement. Memang di bawah Akta Companies Act suruh setiap syarikat tu kena audit setahun sekali. To increase the confidence level of shareholder. Sebabnya sebab apa? Bila akaun yang dibuat oleh syarikat tu, dibuat oleh accountant, disemak oleh orang luar yang mana external, yang mana independent, tak ada kaitan dengan syarikat tu, ia akan jadi lebih telus lah. Lebih telus. So kalau kita dapat report yang okey, so dia akan increase confidence level of shareholder. Sebab kita tahu syarikat ni, kalau yang berhad, yang berhad semua ni, semuanya management yang buat kerja. Orang ownernya shareholder di luar, tak tahu apa-apa. So shareholder mengharapkan management ni buat kerja. So bila management buat kerja, dia akan prepare financial statement. Kalau dia terus bagi pada shareholder, maknanya tak ada siapa-siapa semak, boleh percaya ke? Tak boleh kan. Mungkin boleh ada penipuan, penyebaran dan sebagainya lah. So bila ada ni auditor, so auditor ni increase confidence level of shareholder. Okay. To reduce information risk, ia akan kurangkan information risk. Risk that information provide is misleading or inaccurate. Help owner assess how well managers have discharged their stewardship duties. Ni pun sama jugalah, ada 4 kat sini reason. Boleh tengoklah mana yang sesuai. Okay, objektif financial statement audit. Apa kita punya objektif? Untuk apa kita buat audit ni? To obtain reasonable assurance. Nampak? Reasonable assurance about whether the financial report as a whole is free from material misstatement. Cukup setakat tu. Material misstatement disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh fraud ataupun error. Fraud ni adalah yang diniatkan untuk buat. Error ni tak sengaja, salah kan? Alright, seterusnya. To report on the financial statement and communicate as required by auditing standard, ISAs, and according with the auditor finding. The phrases used to express the auditor opinion are give true and fair views, present fairly, in all material respect. Okay, which are equivalent terms. Both terms indicate financial statement are actually free from material misstatement. Okay. Auditor need to obtain degree of reasonable assurance that the accounting reasonable assurance and other record are not affected by material misstatement. Nampak? Kita keyword dia tak affected by material misstatement. Nampak? Immaterial misstatement tu mungkin ada. Tapi kita just fokus pada yang material misstatement, yang besar-besar saja. Yang significant lah, material tu yang significant. Okay, maknanya yang kecil-kecil kebanyakannya kita tak tengok sangat. Yang sikit, yang minor-minor tak tengok sangat. Okay. Resulting from apa? Daripada penipuan ataupun daripada kecuaian. Okay. Materiality tu apa? Okay. Material kan. Bukannya material yang kita belajar waktu SEM 2 dulu. Tak. Materiality ni lebih kepada degree of significance. Okay. So information is material. Benda tu dianggap besar ataupun material if it omission, kalau kehilangan information dia, ketiadaan information dia or misstatement tu could influence the economic decision of user. Okay, macam mana ianya dianggap sebagai material significant bila kehilangan amount tu, kehilangan data tu, kehilangan transaksi tu akan affect decision of user yang akan tengok pada statement tu. Bagi contoh, okay, sepatutnya untung dia 2 juta tapi dia letak loss 10,000. So effect tak? Kalau kamu sebagai user, kamu nak tengok, kamu sebagai investor, kamu tengok company loss, kamu nak invest tak? Tak kan? So effect decision dia. So itu dikira significant material. Senang nak faham kan? Okay, misstatement. Misstatement tu apa? A mistake in financial information which could arise from error ataupun daripada fraud. Kesilapan, kesalahan berkaitan dengan financial information dalam financial statement disebabkan oleh error, sama ada kecuaian ataupun betul-betul kamu ada niat untuk buat penipuan. Okay.
A misstatement in the financial statement can be considered material if knowledge of misstatement would affect decision of reasonable users of the statement. So nampak dia dianggap material kalau apa ini. Okay, meaning of true and fair view. Bagi meaning pula true and fair view tu apa, nampak kat sini. Okay. So dalam masa sama kamu boleh buka PowerPoint Dalam PowerPoint ada juga Companies Act. Okay. PowerPoint. Lepas tu ada, tak silap saya dekat sini kot. Chapter 1 tadi mana saya letak nanti boleh tengok lah. Okay. Saya tengok download dia. Okay, chapter 1 ada So boleh tengok juga slide ni sebagai tambahan, tapi slide ni saya bagi tu surface saja. So nampak sama juga ikut ni tapi ini slide yang mana penerangannya lebih dekat dalam buku tadi. Okey. Slide sama jugalah. Okey, tapi lagi detail dalam buku tadi. Nampak lebih kurang sama. Cuma ni crowded sikit Okey. Okey, cuba tengok tadi. Situ yang saya nak fokus pada workbook Tapi bukan semua chapter boleh guna workbook. Boleh ikut workbook tapi ada bahagian-bahagian yang saya rasa tak lengkap. So yang ni saya rasa okey, lengkap. So boleh gunakan, go on So boleh terus study. Maknanya apa yang kamu tengok dalam YouTube video ni, chapter 1 ni, maknanya ini sekadar chapter 1 untuk kamu faham. Untuk bagi lebih faham, kamu sendiri kena cari. Bukannya saya ajar satu persatu, saya tolong suap, tak. Okey. Sekarang kamu dah part 5. Sepatutnya university life, student life macam tu lah student life. Rasa matang sikit dan sebagainya lah. True and fair tu apa? It's a legal concept but there is no legal definition untuk true and fair view. And decision available only based on the concept of inaction. Basically, to be true, account must be accordant with fact and plurality. Fair is interpreted to mean that the account should be unbiased. Nampak? Ini kadang-kadang keluar. True and fair view tu apa? Ini dah. Kamu kena explain benda ni Okay. The court will track akan berani. So, boleh dah fahamkan lah. Okay. Scope of financial statement audit. So, scope dia apa? Okay. So, nampak So, dah habis objektif tadi. So, sekarang perbezaan antara auditing dan accounting. Okay. So, scope ni tambahan lah. Scope of financial statement audit is governed by siapa Ni apa regulator yang ada. Auditing standard yang ada, International Standard of Auditing ISA dengan Malaysian Standard of Auditing MASA. Okay, ini regulation ada bank, BAFIA Bank and Finance Companies incorporated under Companies Act dan Bank Negara Malaysia regulate dia. Okay, legislation Companies Act. Okay, ini dia apa standard-standard yang ada di Malaysia yang diguna pakai sekarang Okay, distinction, difference between auditing dan accounting. Apa beza FAR dengan audit? Ni FAR lah accounting. Ni audit lah. So, apa bezanya? Nak tahu kat sini lah. Kat sini bagi 4 perbezaan. So, auditing ni kita determine whether recorded into fairly reflect actual transaction. Accounting ni kita record yang kita proses identifying, recording, justify dan sebagainya, summarizing tu. Itulah accounting kan. Record transaction and provide financial information. Itu accounting. Tapi auditing ni determine whether recorded apa yang dibuat oleh accountant ni adalah reflect benda yang sebenar. Nampak Accountant prepare account. Auditing dia semak balik account tu. Accountant responsible to develop system to ensure that transaction are properly recorded. Ini kerja accountant. Auditor pula dia akan check sistem tu. Evaluate the system yang dibuat oleh accountant tadi tu sama ada efektif ke tak. Okay, senang nak faham. Okay, accountant must understand accounting principles so that transaction were recorded according to accepted standard. Apa? Accountant kena fahamkan untuk apa? Untuk pastikan semua transaksi yang dia buat dalam account tu akan ikut standard tu. Auditor pula mesti faham sebab apa? Untuk dia check balik betul tak betul apa yang accountant buat. Accountant should process expertise to record transaction and to prepare financial statement. So, auditor pula should possess expertise to accumulate and interpret audit evidence. Senang. Okay. So, dapatkan keyword daripada sini lah. Senang faham kan? Faham ke faham guys? Guys kelas. Okay. Dari YouTuber hari ni kan. So, kenalah. Guys kan. Tengok orang cakap guys. Siapa pun nak guys juga. Alright. Management and auditor responsibility. Apa tanggungjawab management? Apa tanggungjawab auditors? Okay. Nampak semua yang dalam buku ni sebenarnya ikut soalan, ikut spek final exam, ikut spek test. So jangan risau
So bila kamu dah dapat item yang betul, sumber yang betul, mudah pembelajaran kamu. Kamu pun confident dengan saya, dengan pembelajaran kamu lah. Kalau tidak, kamu tercari-cari, apa aku nak buat ni, mana aku nak fokus ni, buku teks mana satu aku nak tengok ni. So nampak, so bila ada buku ni, dah tak risau sangat lah pasal buku teks kan. Tapi boleh dapatkan buku teks juga, tak ada masalah. Okay, ada soalan guys? Mestilah tak ada kan. Takkan bagi soalan tanya seorang-seorang je lah kan. Sebab apa, saya pun cakap seorang-seorang sekarang ni kan. Tapi insyaAllah so saya harap dengan adanya video ni memudahkan kehidupan kamu lah. Okay, cuma video ni saya akan buat consequences lah. Maknanya bila-bila pun saya boleh upload. Okay, minggu ni saya upload sehari ni, mungkin malam ni saya upload lagi satu. Tapi terpulang lah. Bila saya upload saja, saya akan maklum dalam grup. Saya akan attach dengan Google Classroom. Dan insyaAllah saya akan maklumkan lah kepada kamu untuk kamu ambil tindakan lah. So jangan biarkan benda tu, bila dah ada tu, guna sebaik mungkin. So jangan biarkan tak tengok pun kan. So jangan. Sebab ini semua akan efek pada diri kamu juga. Okay, so jangan risau. Saya akan buat yang terbaik bahagian saya, kamu buat yang terbaik bahagian kamu sebagai student. Okay, alright. Responsibility. Nampak? Kat sini perbezaan dah. Ni dah nampak. Saya mengajar pun ikut syllabus nampak. Ataupun saya ikut satu persatu. Management responsibility. Nampak? So ada tak? Kalau tak ada, kejap lagi saya akan beritahu cik tempat lain lah. Okay, contoh. Setakat ni ikut lagi. So management and auditor responsibility. Management ni pengurusan lah, board of director, accountant dan sebagainya. Auditor ni orang luar tu, external party. Sebab dia akan semak, dia akan panggil management, akan appoint auditor dari luar untuk semak apa yang diorang buat. Okay, management, tanggungjawab dia preparation of yearly financial statement. Nampak? Tugas untuk prepare financial statement ni siapa yang kena buat? Management, bukan accountant. So bila kamu keluar nanti, kalau bos kamu cakap, kamu accountant, kamu yang kena prepare, bukan saya. So kamu jawab balik. So kalau ikut akta, yang kena buat ini adalah management, bukannya accountant. Kamu cakap macam tu, insyaAllah esoknya you are fired. Tak, sebenarnya memang tanggungjawab management. Tapi management tak ada kepakaran untuk buat account. So apa dia orang buat? As long as dia orang boleh sediakan. That's why saya bagi tahu position accountant ini selamat. Ekonomi naik ke ekonomi turun ke, company tetap kena ada account. Okay, sebab apa kena ada account? Sebab apa? Dalam akta suruh kamu buat. Okay, siapa suruh buat? Akta suruh management buat. So management tak kerti buat. Siapa dia buat? Dia bayar gaji staff, dia bayar gaji accountant untuk buatkan untuk dia. Janganlah kamu kata ini tanggungjawab management, bukan tanggungjawab saya. Okey. Bila kamu dah bekerja tu untuk selesaikan masalah management. Faham? Faham ke faham? Betul lah sir. Dalam ni kata management lah, bukan accountant lah. Kenapa accountant yang buat? Jangan tanya soalan macam tu So tugas management kena bagi ada walau bagaimana cara pun. Tapi bukannya dia kena buat. Okey. Dia kena pastikan benda tu ada. Okey. So preparation financial statement dia. So kalau financial statement tak ada, yang salah management bukan accountant. Tapi lepas dah kena hantam, dia akan hantam accountant. Itu normal lah. Okay. To develop and maintain adequate accounting record and internal control system. Itu tugas-tugas management. To safeguard company asset. Management kena jaga company asset. Prevention and detection of errors, irregularities and fraud. Kalau ada dalam syarikat. Ini tugas-tugas penting management. Tanggungjawab. Auditor pula, apa responsibility auditor? To state an opinion. Dia kena bagi opinion sama ada financial statement tu independent, based on dia punya independent examination. Sebab makan dia okey tak okey. Okay, auditing standard, auditing standard 200 AI also noted that an audit is in accordance with ISA's MESA is designed to provide reasonable assurance that the financial statement taken as a whole are free from material misstatement. Ini tugas tanggungjawab seorang auditor. Untuk apa? Untuk report effectiveness of internal control. Okay. To identify material insight, ada kelemahan, highlight. Dan bagi juga recommendation. Jangan bagi weaknesses je, tapi tak recommend apa improvement. Tak boleh. Tahu cik salah je, tapi tak bagi tahu pun jalan nak betulkan. Tak boleh. Nak cari kelemahan, kena tahu apa jalan penyelesaian dia. To perform audit with due care and professional competence. To conduct audit with professional skepticism, with questioning mind and critical evaluation of evidence. Okay.
Reasonable assurance ini soalan tadi dalam test tadi kan. Kenapa reasonable? Kenapa tak absolute kan assurance? Measure of the level of uncertainty that the auditor has obtained at the completion of the audit. Reasonable but not absolute. Nampak? Ini jawapan bagi soalan dalam test tadi. Okay, kenapa? Apa reason? Ada 3 reason kan? Nampak? Ini nampak. Audit evidence result from the testing a sample. Kita ambil sampel. Contoh ada 1,000 transaksi. Kita ambil sampel 20 je. So that's why kita bagi reasonable assurance. Bukannya absolute sebab kita tak semak semua benda. Auditor tak semak semua benda. Kita akan ambil sampel saja. Okay. Kemungkinan akan ada orang kata immaterial misstatement dalam tu. Okay. Accounting presentation contain complex estimate. That's why susah. Fraudulent are often difficult to detect. Nampak? Kalau orang nak menipu, dia akan menipu secara tertib, teratur. So that's why susah untuk auditor kesan kadang-kadang. Kadang-kadang auditor ni dia semak kerja accountant. Accountant tu orang yang berpengalaman. Dan orang accountant selalunya bekas auditor. So dia tahu apa yang auditor, kelemahan auditor. So dia susah sikit nak detect fraud ni. Okay, auditor responsibilities for detecting and reporting of fraud and errors. Apa tanggungjawab auditor kalau dia jumpa fraud dan error? Okay. So fraud and error, what is fraud? Sebab tu kita kena tahulah apa itu fraud, apa itu error. Okay, apa itu fraud, apa itu error. Okay. Alright. Fraud tu apa, error tu apa? So jadi bahasa mudahnya, okay, responsibility untuk auditor kan, dengan untuk detect fraud dan error ni. So management of auditor responsibility, siapa punya tanggungjawab nak detect fraud ni? Okay. Siapa auditor kena detect ke management kena detect? So kalau nak faham secara detail, mudah je. Management responsible to prevent and detect fraud and error. F&E itu fraud error. So tugas untuk prevent ni siapa? Management, bukannya auditors. Through the implementation of and continued operation of an adequate system of internal control. So dia kena, management yang kena pastikan ada internal system yang sesuai untuk pastikan tak ada fraud and error. However, such system will only reduce, not eliminating the possibility of fraud and error. Okay. Tapi auditor pula tanggungjawab untuk plan audit so that they would have reasonable expectation of detecting material misstatement in the financial information resulting from fraud and error. So tugas auditor ni dia just buat audit je. Tapi kalau dia terjumpa fraud and error, dia akan highlight dan cuba perbaiki. Tapi tugas sebenar siapa yang perlu detect error, fraud and error ni adalah management. Okay. Tapi in reality, management yang banyak buat fraud and error. Okay. So tanya tepuk dada, tanya selera lah. Tanya iman. Okay. Development for auditing. Okay. So perkembangan auditing ni macam mana? So development auditing ni ada soalan berkaitan dengan demand for auditing lah. Bawah nampak. Okay. Okay. Ni perkembangan dia, sejarah dia dulu macam mana. So kena tahu sejarah sikit lah. Formerly involve checking of account for stock and revenue saja. Lepas tu, now professional assurance services. Nampak dia berubah daripada kita semak-semak saja jadi professional assurance services. Jaminan, assurance jaminan. Auditing derived from Latin audio Luca Pacioli yang buat dulu. Industrial Revolution in mid 18s. Joint Stock Companies Regulation and Act. Masa ni dia buat pada tahun 18,000 lama dah sebenarnya ada untuk yang Islamic punya sejarah pun ada tapi kita punya syllabus ikut yang ini kan, so kena ikut lah. So agency theory, apa tu agency theory? Apa itu agency theory? Apa tu agency relationship? So nampak soalan-soalan ni semua ada dalam soalan test tadi. Agency relationship kan, apa agency theory? So boleh fahamkan dan cuba. Agency relationship is a contract under which one or more person, dia ada principal, dia ada agent. Tu agency theory. Prinsipal ni dia akan bagi tanggungjawab pada agent. So agent kena selesaikan tanggungjawab yang diberikan. Sebagai contoh, shareholder tu prinsipal. Owner sebenar adalah shareholder. Yang manage management. So prinsipal dia adalah shareholder, agent dia adalah management. So dalam agent ni ada self interest. So that's why ni teori dia ni
Principal ada self-interest sendiri. Okay. So, principal hire agent untuk jaga syarikat. Agent kena perform untuk ni. Principal. Okay, kena prepare financial statement dan sebagainya. So, dekat sini ada information asymmetry. Okay, apa tu information asymmetry? Kat sini lah. Okay. A contract under which one or more person delegating some decision making authority to agent. Nampak? So, yang buat keputusan untuk cakap semuanya management kan, agent. Tapi shareholder tunggu je hujung tahun tengok dia punya report saja, laporan saja. Tahu nak tahu untung rugi saja. So that's why kemungkinan akan ada fraud and error tu. Sebab ownernya orang lain. Yang jalankan orang lain. So orang lain yang agent ni lah kemungkinan akan ada fraud and error. Okay. Agency relationship exists between owner, shareholder and the management resulting conflict of interest due to information asymmetry. Audit is needed to safeguard interest of shareholder. Nampak dekat sini ada information asymmetry. Kemungkinan principal akan fikir agent ni akan menyeleweng. So that's why pentingnya ada auditor untuk semak di sini. Okay. So agency theory in the context of auditing. Apa tu agency theory? Ni soalan yang keluar tadi lah. Demand for auditing to reduce information asymmetry and also due to regulatory requirement. A quality audit is defined in terms of the probability that the auditor discovers unfaithful representation of the financial statement. And having discovered such situation, the auditor reports such finding to the charge with governance and ultimately report to shareholder when required adjustment are not made. Okay. So auditor ni dia akan semak dan dia akan, kalau dia jumpa financial fraud and errors, dia akan laporkan pada management, bukan pada shareholder. Dia akan bagi tahu ini salah. So tolong baiki, macam ni cara baikinya. So kalau management tak nak ikut, barulah dia akan laporkan kepada shareholder. Itu tugasnya. So maknanya dia bukan cari salah, dia nak betulkan keadaan. Tapi kalau management sendiri tak nak betulkan keadaan tu, barulah dia akan pergi kepada owner sebenar, bagi tahu melalui auditor report. Okay, itu proses dia. Okay. Demand for auditing auditor service. So relationship of external user to management and independent auditors. Okay. So nampak tak? Disebabkan oleh perkara-perkara ni lah yang menyebabkan demand auditing tu makin meningkat. Okay. Yang 20 tahun tadi kan. 20 tahun dulu, sekarang lain. Satu, attest function, financial report for external user, conflict of interest, separation between owner and shareholder, need for protection of absentee owner, yang shareholder tadi tu kan, dia tak ada kat dalam office pun. So, dia nak make sure account yang dia buat tu betul. Credibility gap, need for assurance as to reliability of financial report, assurance provided by independent auditors. Nampak? Ini demand faktor-faktor menyebabkan demand auditing tinggi. Okay. Prepare siapa management responsible for accuracy and adequacy of financial report. External user ni shareholder dia akan tengok ini. Sebabkan yang tengok ni external user, yang prepare-nya management. So kat sinilah faktor-faktor ni lah menyebabkan demand of auditing tu meningkat. So boleh pilih 3 dalam sini. Okay, type of audit. Apa jenis audit yang ada? Ini yang tadi dalam soalan final exam kan. Soalan test, sorry, final exam tak masuk. Test tadi operational audit, compliance audit, nampak, forensic audit. So apa tujuan dia? Kena tahu. Siapa yang perform dia? Dua perkara kena tahu. Jenis audit ada 4. Okay. Setiap jenis ni financial statement audit, apa tujuan dia dan siapa yang perform. Ini apa tujuan dia? Siapa perform. Tujuan siapa perform. Selesai. Itu types of audit. Ini types of auditor. Benda yang berbeza. Type audit, jenis-jenis audit. Ini jenis-jenis orang yang buat kerja tu. Okay, auditors. Jangan terbalik. Banyak student terbalik pula kan. So type audit dia bagi type auditor. Type auditor dia bagi type audit. Habis. Lebur. So auditor ada 4 juga. Tu yang confuse. Dulu 4 se. Alamak kamu kena faham lah, bukannya kamu kena hafal. Ni type audit, apa jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit lah. Financial statement audit, operation audit, dan compliance audit, financial audit. Okay, siapa yang prepare? Siapa yang, apa tujuannya? Tapi untuk yang type auditor pula, apa jenis-jenis auditor yang ada? External, internal, government, forensic.
So and then nampak ni, alamak, so confused lah. Atas forensik, bawah forensik juga. Ni forensik audit, ni forensik saja. Forensic auditors, external auditors, internal auditors. Okay, TERS belakang ni. So kena tahu nature dia untuk apa. Nature dia apa? Independent from the company. Nampak, external orang luar. Okay, appointed by siapa? Siapa lantik dia? Dia bayar gaji ke tak? Dia bayar fee, yuran. Section berapa yang suruh lantik dia? 264. Siapa yang approve dia? Ministry of Finance. Internal auditor pula, dia pekerja syarikat. So internal auditor ni dia buat untuk memudahkan kerja eksternal. Tapi maknanya dia orang syarikat tu kalau ada duit lebih, dia akan appoint department internal audit dia sendiri supaya dapat semak dahulu sebelum auditor semak. Okay. So dekat sini employee of the auditor, company dia bayar gaji lah, salary fix. Yang tadi auditor fee, yang ni bayar gaji. Review dia orang dalam review the accounting internal control system. Okay. Tujuan dia punya function yang ini. Okay. So boleh baca, government auditor pula apa? Ini Jabatan Audit Negara. Kan, government auditor responsible for federal and state. Then public authorities and statutory bodies. Gaji dibayar oleh government lah. Ini contoh-contoh government servant, kan. Jabatan Akauntan Negara, Jabatan Audit Negara, kan. Forensic audit employed by company ataupun government agency atau public account atau investigative firm. Well trained in detecting investigating deterring fraud. Nampak ini forensic audit ni dia latih untuk detect fraud. So secara detailnya amnya internal auditing apa pula? Internal auditing ni apa dia? So ini adalah satu internal auditing as follows dia punya is an independent objective assurance. Independent internal auditing ni dia lebih fokus pada apa? Pada ni evaluate and improve the effectiveness and efficiency of internal control sebenarnya. Okay. So nak pastikan internal control dalam syarikat tu work well. Okay. Internal audit act as a control mechanism. Okay. Untuk apa boleh baca yang ni. Okay. Difference between internal auditing dengan external auditing. Apa beza internal auditing and external auditing? Nampak ini soalan yang keluar tadi kan. Apa beza antara auditor, internal auditor, external auditor? Apa beza antara auditor dengan accountant? Itu lainnya kan atas tadi. So kat sini ada banyak dah bagi nampak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 item tapi biasanya sampai 4 atau 3 sajalah. Apa pun kena fahamkan semua sekali. Okay. So performance status internal auditor ni employee. Siapa yang buat dia? Employee, orang dalam syarikat. External auditor ni orang luar yang dilantik oleh ataupun professional outside organization, chartered accountant accountant bertauliah. Okay. So boleh baca dan fahamkan perbezaan dia ni. So development perkembangan audit dekat Malaysia ni, siapa yang regulate dia? Malaysia dia bawa MIA. Tadi ada soalan berkaitan MIA kan. Siapa tu MIA? Regulatory body established by siapa? Tahu ni. So nampak ini So boleh baca dan fahamkan apa tu MICPA. Dia pun regulatory body kat Malaysia juga. So untuk apa tugas dia? Kan ni dia buat exam dan sebagainya. Influences on development of auditing. Nampak? IFAC, International Federation of Accountants. So apa kata-kata dan pandangan IFAC ni? So boleh baca dan fahamkan requirement yang ada. Nampak? Okay. Body certain to auditing in Malaysia. Nampak? MIA, MESB, Security Commission. Okay. Accounting profession admission requirement to be member of MIA. Nampak? Continuing professional development. Setiap auditor ni dia kena sentiasa update diri macam antivirus lah. Dia nak detect virus, dia kena update. Sebab apa? Setiap tahun, setiap ni, dia kata akta ni berubah-ubah. Dia satu akta je tak berubah-ubah. Sampai sekarang 14,000 tahun yang lalu sampai sekarang contoh apa tu? Kitab Quran. Quran tak berubah-ubah. Tapi apa yang dibuat oleh manusia ni sentiasa berubah. Okay, sebab manusia tak pendirian. Tak ada manusia yang sempurna. Sebab itulah sentiasa berubah. Kan? Ibu manusia pun selalu berubah hati kan? Tak ada. Dia berbolak-balik hatinya. So boleh baca dan fahamkan. Continuing professional development. So untuk apa? The MIA is in its statement. Okay, kena ada sentiasa update diri. Mana berapa jam kena enroll. Nampak untuk menjadi accountant lah. Okay. Introduction to standard of auditing This one di bawah ni kan.
So antara standard-standard yang ada ini ISA, IAPC, MASA dan sebagainya. Compliance with approved auditing standard, apa dia? So this one lah. Okay. So exercise boleh cuba buat. Contoh exercise boleh buat. Lepas tu boleh cuba buat yang test tadi. Lepas buat exercise ni boleh refer ni. Actually exercise ni pun daripada soalan test juga ni. So boleh cuba buat. Dah buat semua, cek jawapan dengan yang atas tadi. Lepas tu baru boleh buat untuk soalan-soalan test yang saya share tu. Okay. Jawapan insya-Allah saya akan share untuk yang test 1 nanti. Tapi bukan sekarang. Fahamkan dulu. Okay. So nanti kita akan masuk chapter. Next video saya akan buat berkaitan dengan topik tu bila anytime. Okay. Anytime bila saya free saya terus buat. Dan kita akan masuk dan habiskan. Bila saya upload tu maknanya tugas kamu untuk habiskan topik tu terus. Okay. So macam mana terpulang, make sure sebelum test 1 sorry. Okay, nampak company saya masuk. So bila kamu dah dapat sahaja buku ni, workbook ni, terus study. Okay, terus gunakan sebaik mungkin lah. Okay, so nampak ni pun very detail soalan untuk Companies Act pun dia ikut nampak syllabus. Dah mudah kerja kamu sebenarnya. Boleh tersenyum lah sekarang ni, audit tu mudah. Jadi susah sebab apa? Sebab kamu tak nampak jalan. Tak tahu buku apa nak guna. Tak nampak test mana nak fokus. Tak pernah fokus pun test pun. Tak pernah buat soalan. So dekat UiTM ni, apa yang kamu kena buat? Kena rajin. Ejaan macam mana? R-A-J-I-N-J. Rajin. Kena rajin. Kena buat soalan. Okay. Tak boleh benda datang bergolek. Kamu kena usaha. Okay. Kalau kamu tak buat soalan dapat A tu, itu rezeki kamu. Bukan rezeki, itu nasib je. So kamu perjudikan nasib kamu. Okay. So jangan perjudikan nasib kamu. Kamu kena rajin, kena buat latihan, ikut apa saya bagi tahu tu, insya-Allah kamu boleh dapat A+. Tak kisahlah subjek apa pun, buatlah cara ni. Okay. Alright class, good luck Good luck. Buat yang terbaik, jangan lupa subscribe tak adalah, tak payah, tak apa. Okay. Okay, itu saja. Apapun, semoga efforts yang sedikit saya ni dapat membantu kamu semua untuk memahami apa itu audit sedalam-dalamnya dan menjadi orang yang rujukan di masa akan datang. Okay. So amalkan walaupun satu ayat yang ada. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf anda kata ada terkasar bahasa di dalam video ini. So assalamualaikum, jumpa next video Assalamualaikum.